Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang berkasihan, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni Allah beri pada kita peluang kesempatan untuk memuka ayat-ayat indah daripada surah Nisa. Fatin Liani, Zuhaji Has, Zafarullah, Aslahuddin dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Renungan kita pada malam ni insya-Allah pada ayat 153 hingga 159 lagi menceritakan tentang membongkar sifat-sifat buruk kaum Yahudi, dan juga sekaligus mengingatkan kita supaya jangan dipengaruhi oleh golongan yang sangat keji kelakuannya terhadap Rasul-Rasul Allah ini, terhadap utusan-utusan Allah ini. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, pada malam ni saya rujuk tafsir Munir. Tolong buka pada jilid yang ketiga, muka surat ke 100, muka surat ke 345. Jilid yang ketiga, muka surat 345. Baik, ayat dimaksudkan ayat 153 hingga 159. InsyaAllah mudah-mudahan kita sempat untuk cover ke semua ayat ni. Kalau tak sempat, kita tangguh malam esok insyaAllah. Salam Sadia Basar, Iswal Hamizah, Rafi Daud, Zul Ikhwan. Malam ni saya nak cerita kepada tuan-tuan bagaimana Allah SWT telah pun mengecam sifat buruk Yahudi yang minta kepada Rasulullah SAW agar diutuskan Quran itu dalam keadaan lengkap. Kenapa Quran tak diturunkan dengan lengkap? Persoalan-persoalan terdapat padanya. Bagaimana kaum Yahudi pernah minta kepada Allah untuk ditunjukkan oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah telah pun memerintahkan untuk dihempapkan gunung ke atas mereka, dan musibah-musibah yang pernah berlaku kepada kaum Bani Israel lantaran penyimpangan dan kebejatan perangai-perangai mereka. Baik, lihat ayat muka surat 345 tafsir Munir jilid ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dhalika faqalu arina Allaha jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bidhulmihim thumma ittakhadhul 'ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق الله العظيم. Golongan ahli kitab minta kepadamu wahai Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sungguhnya mereka telah minta kepada Musa perkara yang lebih besar daripada itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir kerana kezalimannya. Kemudian mereka telah menyembah anak sapi setelah melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka, dan kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, dan kami angkat gunung Sinai ke atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Maka kami hukum mereka kerana mereka melanggar perjanjian itu, dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan Allah, serta kerana mereka telah membunuh Nabi-Nabi tanpa hak, iaitu alasan yang benar, dan kerana mereka mengatakan hati kami telah tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka kerana kekafirannya. Kerana itu hanya sebahagian kecil mereka yang beriman.
Dan kami juga telah, kerana kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam, kami hukum juga kerana ucapan mereka. Sungguhnya kami telah, iaitu ucapan mereka, kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi mereka yang bunuh itu adalah yang diserupakan dengan Isa. Sungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa itu selalu dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapakah yang dibunuhnya, melainkan mengikut persangkaan belaka mereka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat akan menjadi saksi kepada mereka. Baik muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, antara perkara yang ditekankan dalam ayat ini iaitu tentang kebejatan perangai kaum Yahudi. Di sebalik ayat ini, kalau kita perhatikan, kata Imam Jarir Tabari meriwayatkan daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ni seorang Yahudi masuk Islam, tuan-tuan ya. Ada sejumlah orang Yahudi datang menemui Nabi lalu berkata, sungguhnya Musa datang kepada kami dengan membawa al-alwah. Maknanya Nabi Musa dahulu telah membawa kitab Taurat dalam keadaan lengkap, dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kali ini kami minta kepada Muhammad supaya engkau bawa Al-Quran yang tertulis, yang betul lengkap, bukannya sejuzuk beberapa ayat yang turun. Kami tak mahu macam tu. Kami nak dia turun lengkap kepada engkau dan tunjukkan kepada kami. Lalu Allah menurunkan ayat yas'aluka ahlul kitab sampai kepada buhtanan azima, iaitu seorang lelaki yang mengatakan Allah tidak menurunkan satu pun apa kepadamu, tidak pula kepada Musa, Isa, dan tidak pula kepada seorang pun. Jadi golongan Yahudi ini, sebahagian mereka mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau benar engkau seorang Rasulullah macam Musa dahulu, bawalah Quran itu lengkap kepada kami, barulah kami nak beriman denganmu. Ini merupakan soalan-soalan bersifat ta'annud, tuan-tuan. Ta'annud ini berarti kita ni mempermain-mainkan, keras kepala, nak tunjuk diri hebat, nak mengingkari segala perintah Allah SWT. Diriwayatkan pula bahawa Ka'ab bin Al-Ashraf, Finhas bin Azura, mereka ni merupakan pemimpin-pemimpin Yahudi yang sangat bejat perangainya, sangat buruk sikapnya. Mereka berkata kepada Rasulullah, jika kamu benar-benar seorang Nabi, datangkan kepada kami sebuah kitab dari langit secara sekaligus sebagaimana diturunkan kepada Musa. Lalu turunlah ayat ini. Ibnu Jurayj mengatakan mereka meminta kepada Rasulullah supaya diturunkan kepada mereka lembaran-lembaran dari Allah yang tertulis dalamnya kepada fulan bin fulan, barulah kami nak percaya. Kalau apa yang kau bacakan ni belum tentu lagi betul lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kata-kata Finhas bin Azura, merupakan kata-kata yang telah pun ditunjukkan kepada merujuk pada Ka'abul Ashraf. Ini merupakan golongan Yahudi, ketua-ketua kaum Yahudi yang menentang Nabi habis-habisan sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah menjadi hal yang diketahui di kalangan para ulama tafsir bahawa orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baginda naik ke langit di hadapan mata mereka. Kemudian baginda turun pula dengan bawa sebuah kitab yang lengkap, yang tercantum kat situ tulisan daripada Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa kepada umat. Jadi sikap ni tak lain dan tak bukan berlandaskan kepada sifat ta'annud. Ta'annud ni berarti adalah sifat untuk menghina, mempersulitkan, menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Allah Taala mengatakan kepada Nabi kita SAW, dahulu umat Yahudi pernah minta perkara yang lebih besar kepada Nabi mereka Musa AS, iaitu mereka mengatakan arinallaha jahra, tunjukkan kepada kami Allah itu secara terang-terangan. Kenapa kami tak boleh lihat Allah? Perkara ini merupakan satu sifat kekufuran, ketidakkepercayaan dan juga penentangan dan merujuk kepada penyimpangan dan perangai buruk kaum Yahudi terhadap Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat keserasian ayat ini dengan ayat yang lalu, kata Al-Imam Wahab Az-Zuhairi yang tafsirnya pada muka surat 349 ni, tuan-tuan, ayat ini masih lagi memiliki hubungan dengan ayat yang lalu yang bertemakan Ahlu Kitab, iaitu ayat yang sebelumnya merupakan penjelasan tentang kekufuran mereka kerana mereka berkata kami beriman kepada sebahagian para rasul dan kufur kepada yang lain. Sedangkan ayat-ayat ini pula menjelaskan sifat ta'annud mereka, iaitu sifat kepala batu, keras kepala, yang minta berbagai-bagai perkara yang aneh-aneh, yang sebenarnya berteraskan kepada sifat angkuh, membangkang dan tidak percaya. Jadi dalam surah yang kita bacakan ni, surah Nisa, yang diturunkan Allah selepas umat Islam mengalami kekalahan di medan Uhud. Jadi yang ada di situ, jangan sampai lemah semangat moral mereka kerana
dah kalah dari sudut fizikal, jangan kalah pula dari sudut moral. Kerana yang terdapat di Madinah ini merupakan kaum Yahudi yang mempunyai pelbagai helah dan penipuan dalam kata-kata mereka. Maklumlah mereka merupakan bangsa yang mendakwa mereka punya keahlian, kebijaksanaan, terpelajar, jadi mereka punya hujah-hujah. Jadi Allah memperlengkapkan umat Islam dengan hujah-hujah untuk mereka berdepan dengan kaum Yahudi. Jangan mereka kalah dari sudut fizikal, sekarang kalah pula dari sudut moral. Baik, Ahli kitab di kalangan Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad SAW supaya menurunkan kepada mereka sebuah kitab dengan tulisan langit yang memberikan persaksian bahawa memanglah Nabi seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu gambaran sifat kebodohan, satu sifat kedegilan, kerana dalam konteks, kalau kita bayangkan tuan-tuan yang dimulakan dari sudut kemanusiaan pun, apabila kita nak berjumpa dengan seorang raja, seorang pemimpin, bukan sewenang-wenang yang boleh jumpa begitu saja. Kita kena jumpa dengan sesulit dia, kena jumpa dengan setiausaha akhbar dia, kena jumpa dengan mungkin orang-orang yang penting dalam struktur kepimpinan, barulah kita layak bertemu dengan seorang yang kita pandang berkedudukan tinggi dan sebagainya. Ini apatah lagi Allah SWT. Maka Allah mengutuskan Nabi-Nabinya adalah untuk memudah cara, memberi kepada mereka satu petunjuk, satu cara beribadah kepada Allah dengan cara yang betul. Kalau manusia tidak mengikut rasul-rasul yang diutuskan ni, maka tentu mereka yang jadi sesat barat. Seperti ini tulis oleh Abu Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama besar dari India, dari keturunan Rasulullah SAW, yang mengatakan bagaimana orang-orang Hindu itu tersesat sampai ada lebih pada 1000 agama yang terdapat di benua India itu, tuan-tuan. Sampai ada di kalangan agama-agama yang terdapat di India itu menyembah, kalau jumpa benda yang pelik macam botol juga disembahnya, sampai lembu pun disembahnya, kemaluan orang lelaki pun disembahnya. Bagai-bagai perkara yang pelik-pelik, tuan-tuan. Bagai-bagai agama ada, kerana manusia gagal untuk mengikuti satu. Apabila mereka berpandukan kepada akal mereka semata-mata, maka itulah yang terjadi. Jadi perutusan Nabi dan Rasulullah ini adalah untuk membantu, memandu, menunjuk, membimbing cara yang betul beribadah kepada Allah seperti yang dia mengkehendakinya. Jadi apabila kaum Yahudi ini mempertikaikan putusan Nabi Muhammad SAW, tidak perlu hairan wahai Muhammad, sebenarnya sikap mereka ni sama saja dari dulu. Mereka mengatakan mereka beriman pada Nabi Musa, tapi Nabi Musa dulu pun dipelekehkan, sampai Allah turunkan ayat, kalau kita baca, la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Yahudi mengatakan bahawa Nabi Musa itu tidak lengkap kelakiannya, oleh sebab itu dia tak ada anak lelaki, semuanya anak perempuan. Nabi yang dipuja itu dalam masa yang sama dikeji, dihina, dipelekehkan. Dan sifat-sifat orang-orang Yahudi dan juga Kristian ni, tuan-tuan, melihat kepada aurat orang itu satu kebanggaan. Itu sebab kita dapat lihat patung-patung orang telanjang bogil ini ada di mana-mana, di tempat-tempat mereka dipuja, disanjung, diletak besar-besar di Eropah. Itu sebagai satu bukti untuk menunjukkan bagaimana sikap seperti mereka ini, sikap penghinaan terhadap Nabi-Nabi dan juga kepada manusia sejagat, adalah sifat yang memang telah mendarah daging dalam diri mereka. Baik, permintaan mereka sama sekali bukan kerana berlandaskan kepada niat yang baik. Permintaan mereka adalah bukan untuk meyakinkan. Kerana itu kalau kita perhatikan, Nabi Ibrahim AS pun pernah minta kepada Allah untuk diperlihatkan oleh Allah bagaimana cara membangunkan atau menghidupkan makhluk yang telah mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ini beza di antara permintaan seorang kekasih Allah, seorang manusia yang beriman, seorang ketua kepada orang beriman, Nabi Ibrahim AS, dengan permintaan daripada keturunan Nabi Ibrahim yang sesat itu, iaitu Bani Israel. Permintaan Nabi Ibrahim adalah bala walakin liyatma'inna qalbi. Kita minta kepada Allah satu perkara, dengannya akan berlaku peningkatan iman. Tetapi kaum Yahudi ini meminta satu perkara semata-mata untuk memperlekehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan Nabi kurang sama, perkara yang luar biasa seperti itu, tapi permintaannya lebih kepada untuk menghina Nabi-Nabi yang diutuskan, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengingatkan Nabi-Nya, jangan kau hairan wahai Muhammad terhadap permintaan mereka yang macam-macam dan aneh-aneh itu, kerana sebelummu pun mereka telah minta kepada Nabi-Nabi yang terdahulu seperti Musa benda-benda yang pelik. Kita lihat muka 350 lagi, kata pengarang, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Permintaan ini supaya Allah memperlihatkan kepada mereka secara nyata, dan disebabkan kepada kaum Yahudi yang hidup pada zaman Nabi, padahal permintaan seperti itu adalah daripada datuk nenek moyang mereka. Sikap itu tak berubah daripada dahulu kala, memang seperti itu, tak berubah perangai Yahudi ni, tuan-tuan.
Jadi ini disebabkan yang mana mereka telah bertaklid kepada tok nenek moyang mereka, dan ini merupakan satu manifestasi perwujudan satu umat ikut membabi buta dan juga melihat apa yang dilakukan oleh orang terdahulu itu sebagai kebenaran, padahal ia satu kebatilan, tuan-tuan. Jadi hukuman yang ditimpakan kepada mereka atas permintaan mereka, ini adalah untuk bagaimana Allah telah kenakan kepada mereka as-sa'iqah. As-sa'iqah ini berarti kilat, halilintar. Kemudian mereka mati, Allah hidupkan semula mereka ini. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bagaimana mereka melihat berbagai kekuasaan Allah SWT, tapi mereka sembah pula patung anak lembu. Bila kaum Yahudi ni, Bani Israel ni berjaya melepaskan diri di bawah pimpinan Nabi Musa AS, Allah belahkan untuk mereka laut merah itu sampai mereka berjaya menyeberangi sampai ke Sinai. Maka di Sinai Nabi Musa AS telah pun diperintahkan Allah untuk pergi beruzlah, berkhalwat, mendapat wahyu daripada Allah SWT di Bukit Tur Saina. Tapi kaum Yahudi yang ada ni telah pun mengambil patung berhala yang dibuat oleh Musa As-Samiri, yang merupakan seorang musuh Nabi Musa AS, namanya Musa As-Samiri. Iaitulah patung berhala ni dikumpulkan daripada emas milik kaum Qibti. Ceritanya macam ni, tuan-tuan. Kaum Yahudi ni bila mereka mengikut Nabi Musa AS melepasi Laut Merah, maka lepas saja di situ, orang Bani Israel ni, mereka pernah di kalangan perempuan mereka kalau nak berkahwin, mereka bangsa yang ditindas di Mesir, maka mereka minjam emas daripada orang Qibti, orang pribumi Mesir, untuk bergaya pada hari-hari perkahwinan sebagai contohnya. Maka emas itu tak sempat dipulangkan kepada bangsa Qibti, kerana mereka telah pun diperintahkan Nabi Musa untuk menyelamatkan diri. Laut terbelah, mereka pun lepas. Maka mereka mengadu kepada Nabi Musa AS bahawa mereka punya emas yang bukan milik mereka, yang dipinjam daripada bangsa Qibti yang baik dengan mereka semasa di Mesir dahulu. Jadi Nabi Musa perintahkan supaya emas itu dikumpulkan satu tempat. Kemudian Nabi Musa AS, dalam agama Nabi yang dibawa oleh Nabi Musa AS, tidak halal untuk ambil barang-barang seperti itu, kena pulangkan balik. Kalau tak boleh kepada tuannya, maka dibakar. Maka bila dikumpulkan emas itu, dikumpulkan satu tempat, Nabi Musa AS pun kemudian pergi untuk berjumpa dengan Allah SWT. Kalimullah ini pergi jumpa untuk dapat wahyu daripada Allah selama beberapa puluh malam. Dalam pada ketiadaannya itu, Bani Israel walaupun ada Nabi Harun, tapi mereka telah pun engkar pada arah Nabi Harun untuk mengikut suruhan Musa Samiri. Musa Samiri ini seorang yang telah pun diprogramkan dalam hatinya untuk mengikuti kesesatan, tuan-tuan. Dia satu ujian untuk Nabi Musa AS, namanya Musa Samiri. Maka dia telah pun mengambil emas yang dikumpulkan itu, yang dibakar, dan dia menyeru kepada syaitan pun datanglah, yang kita boleh baca dalam Quran, ijlan jasadan lahu khuwar. Kemudian patung berhala lembu itu boleh mengeluarkan suara, syaitan yang duduk dalamnya. Macam orang Arab zaman dahulu sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka orang-orang Arab ini, mereka pergi berjumpa dengan kahin, dengan patung, dengan Lata, dengan Uzza, dengan Manat, untuk bertanya apa-apa tentang masa depan mereka. Nanti syaitan akan masuk dalam patung itu, mengeluarkan suara perempuan tua untuk menjawab soalan-soalan mereka. Gitu, tuan. Baik, serupa saya ajak tuan-tuan, Zazan Travel ada mengedarkan kurma Majdul. Ini kurma Majdul yang kami edarkan, sahaja besar, amat menyelerakan. Allahu Akbar. Amat menyelerakan. Kita sekarang pada bulan Rejab, awal Rejab, minggu pertama bulan Rejab. Tuan-tuan yang dapatkan kurma ni untuk puasa, sebagai contohnya Isnin Khamis. Nanti pada bulan Syaban, bulan depan, tak lama lagi, Nabi SAW puasa pada kebanyakan hari, 15 yang awal, kita boleh dapatkan kurma Majdul daripada Zazan Travel, grade A punya, tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Kami import dari Jordan tanam kurma ni di Palestin. Dan kurma ni lah yang ceritakan dalam surah Maryam, bagaimana Maryam AS, ibu kepada Nabi Isa AS, makan kurma ni atas perintah Allah. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janija. Makan kurma ni 2 biji, 3 biji, waktu sahur boleh puasa satu hari, tuan-tuan. Tak perlu makan nasi dah. Buka pun boleh buka kurma ni, sebiji 2 biji boleh tahan sampai pagi esok. Alhamdulillah. Kurma ajaib ini, besar, penuh dengan zat-zat vitamin, tuan-tuan.
dapatkan daripada Zazan Travel. Dan kami juga adalah pengedar kepada kurma ajwa. Kurma ajwa dari Madinah, ada sijil dari Madinah. Macam ni setengah kilo ni tuan-tuan. Cantik cuba tengok. Cantik masya-Allah. Amat menyelerakan juga. Ini yang disebut Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun wasirun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji satu pagi akan selamat dari sihir dan juga racun. Dapatkan kurma ajwa daripada Zazan Travel, betul Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Nanti kalau suasana baik, jangan lupa nak travel, ingatlah Zazan Travel. Nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke, nak pergi ke Baitul Maqdis ke Jordan ke Eropah ke, insya-Allah kami bukan setakat ziarah, tapi ziarah dengan tarbiyah. Dan tuan-tuan yang nak melakukan akikah, jangan lupa Zazan Travel boleh mengendalikan akikah di negara-negara kesan yang masih lagi belum habis perang sebelumnya, macam Yaman, Syria. Mereka amat memerlukan bantuan tuan-tuan. Yang kita takut sekarang orang tak ada makanan, kalangan wanita mereka terpaksa menjual kehormatan diri tuan-tuan untuk dapat makanan sekeping roti untuk menyara keluarga. Suami mereka telah terbunuh dalam perangan. Jadi mari tuan-tuan, dan tuan-tuan minat, kami Zazan Travel menguruskan akikah untuk anak tuan-tuan di negara-negara yang terlibat dengan perangan ni, insya-Allah. Kita ada sijil, ada bagi hadiah, ada bagi bagai kurma bagi tuan-tuan yang terlibat melakukan ibadat akikah di Jordan, di Syria, di Palestin, di apa lagi, di Yaman, di Mekah, insya-Allah kami uruskan. Kami ada Tuan Guru Syekh Haidar di Yaman dan Syekh Quraim Rajih di Syria. Ulama-ulama terkemuka ni menjadi bahagian penyediaan dan pengurusan pemantauan segala aktiviti akikah yang kami lakukan. Nanti insya-Allah bulan Kurban itu tuan boleh lakukan di negara yang sama. Di Sudan pun ada, di Mongolia pun ada. Alhamdulillah kami berusaha dengan orang Islam di sana. Kami hantar sijil, bukti, gambar dan sebagainya. Baik tuan-tuan, kembali kita pada diskusi ini tadi, bahawa inilah sifat kaum Yahudi yang sangat kebejatannya, penyimpangannya, dan juga keingkarannya kepada nabi-nabi yang pernah diutuskan oleh Allah SWT. Jadi kembali pada cerita Musa Samiri tadi. Jadi Musa Samiri ini telah pun mengajak kaum Yahudi untuk menyembah patung berhala. Jadi nilai-nilai ketuhanan berasaskan keberhalaan ini telah ada dalam diri orang-orang Yahudi sejak awal-awal lagi, sejak Nabi Musa AS bersama dengan mereka lagi. Walaupun mereka mendakwa mereka mengikuti nabi-nabi yang Allah utuskan dan cinta kepada Allah, mereka mengaku mereka anak Tuhan, mereka Sya'bullahil Mukhtar, merupakan rakyat yang terpilih di sisi Allah, tapi hakikatnya kehidupan mereka sangat jauh daripada apa yang mereka slogankan itu. Baik, pada muka surat 350 Allah menyebutkan kisah Bani Israel mengambil anak lembu, patung anak lembu sebagai Tuhan sembahan dalam surah Al-A'raf ayat 152, surah Taha ayat 88. Setelah mereka ditinggal oleh Nabi Musa yang pergi munajat kepada Allah, ketika Nabi Musa kembali kepada mereka, mereka pun tawad dari apa yang mereka lakukan. Sebagian mereka telah pun dihukum untuk membunuh sebagian yang lain, dan mereka menyembah patung anak sapi, patung anak lembu itu, dan membunuh orang yang ikut menyembahnya. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Allah maafkan mereka. Allah terima taubat mereka. Allah beri kepada Nabi Musa sebuah kekuasaan yang nyata seperti bukti yang terang dan kuat, seperti tongkat membelah lautan dan tangan yang mengeluarkan sinar. Semua itu merupakan sultanan mubina. Sultanan mubina maknanya satu petunjuk, satu bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubatnya mereka adalah yang taubat kaum Yahudi pada zaman dahulu tuan-tuan, iaitu Allah memerintahkan mereka untuk berhimpun dalam satu rumah, dan masing-masing bawa senjata, pedang, pisau, sebagainya. Rumah yang gelap itu kemudian mereka melibas pedang, pisau itu. Siapa yang mati, mati. Siapa yang tak mati, maknanya lepas dari sisi Allah SWT. Itulah cara bertaubatnya Bani Israel dahulu. Tapi kita pada hari ini bila melakukan dosa, madai untuk kita bangun waktu malam, bertahajud, berdoa, menangis di depan Allah SWT tanpa perlu menceritakan dosa kita kepada sesiapa pun. Madailah kita cerita pada Allah, dan apa madai tuan-tuan. Ini rahmat Allah SWT yang Nabi nyatakan, bu'istu bil hanafiyatis samha, aku diutuskan membawa satu Islam yang bersifat, agama Islam ini yang bersifat banyak kelonggaran, banyak kemudahan yang Allah berikan, tidak seperti yang telah diperintahkan kepada orang terdahulu. Andai mereka melakukan dosa seperti digambarkan tadi, itulah hukumannya. Baik tuan-tuan, pada muka surat 301 saya skip, saya pilih mana yang berkenaan. Mereka diperintahkan untuk memasuki pintu gerbang, iaitu Baitul Maqdis, dalam keadaan menunduk dan juga merendah, sambil mengucapkan hittah. Hittah ni makna
hatta yahutu hitta, maknanya jatuhkan, buanglah segala dosa, ampunkan kami wahai Tuhan. Sepatutnya mereka masuk dalam keadaan sujud, tetapi mereka tidak sujud. Ketika Allah mengangkat ke atas mereka gunung Sinai untuk dihempapkan, mereka minta kepada Allah keampunan, mereka sujud, sepatutnya sujud dengan dahi, tapi dia tak, dia sujud dengan pipinya. Tuan-tuan tengok, betul ke gunung ni nak hempap kami? Inilah dia sikap kaum Yahudi. Walaupun kesalahan demi kesalahan lakukan, keampunan tetap mereka nikmati daripada Allah SWT yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, mereka melanggar perintah tersebut. Mereka tidak masukinya cara menunduk dan merendah diri seperti yang diajar, tapi mereka masuk dengan cara mengengsut. Mereka tidak masuk dalam sujud. Mereka ni sombong, satu bangsa yang sombong. Jadi Allah juga berwasiat dan memerintahkan mereka supaya menjaga hari Sabtu, yang sepatutnya mereka jadikan ia hari ibadah, tetapi mereka telah pun menjadikan hari Sabtu hari untuk menangkap ikan. Sebagai contohnya, bagi mereka yang merupakan pelaut, nelayan, ikan muncul dengan banyaknya pada hari Sabtu, menyebabkan mereka sendiri telah melanggar aturan yang tetapkan itu. Padahal mereka sendiri minta kepada Nabi Musa sebelumnya agar hari Sabtu itu khusus untuk ibadah, tidak dicampuri dengan urusan-urusan keduniaan yang lain. Beza kepada kita hari Jumaat walaupun hari ibadah, tapi Allah menyatakan pada hujung surah Al-Jumu'ah itu, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Habis saja sembahyang Jumaat itu, hendaklah kau bangun dan teruskan kehidupan macam biasa, carilah rezeki yang Allah tetapkan. Walaupun Jumaat merupakan hari ibadah, tapi kita masih lagi dibenarkan untuk bekerja. Beza daripada Yahudi, kerana kebejatan, penyimpangan, kejahatan mereka itu, Allah telah menetapkan hari ibadah itu tak boleh dicampur gaulkan dengan apa sahaja benda sekalipun, tuan-tuan. Bahkan kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan pergi Baitul Maqdis, nanti ada peluang pergi dengan kami dan travel. Hari Sabtu ni hari yang sangat ditakuti oleh Yahudi, kerana datuk nenek mereka pernah ditukar menjadi qirada wal khanazir, pernah ditukar menjadi monyet, beruk, kera dan juga babi, khinzir, kerana sifat mereka melanggar satu ketetapan yang Allah jadikan pada hari Sabtu hari untuk ibadah itu. Sampai kali ini orang Yahudi cukup takut. Dia hari Sabtu bagi mereka tu hari yang memang kena ibadah saja. Golongan yang terpelajar di kalangan mereka pun cukup takut. Mereka ni punya pembantu rumah, contohnya bangsa Filipino ke Bangladesh ke, contohnya India ke, bekerja mereka di rumah mereka. Andai hari Sabtu tu mereka terlupa nak tutup Swiss pada waktu malam, dan masuk hari Sabtu nak tutup Swiss, semua takut. Nanti dipanggil pembantu dia bangsa Filipino untuk tutupkan Swiss. Pada hari Sabtu kita lihat tak ada kereta yang bergerak di bandar Baitul Laham, bahasa Arab panggil Baitul Laham, di Jerusalem. Tak ada. Bagi orang Yahudi, mereka tak bawa kereta. Mereka takut hari tu motorkar semua tak boleh digunakan. Mereka akan jalan kaki kerana menghormati hari itu. Takut kalau andai perkara mereka lakukan itu mengundang kemurkaan Allah, mereka boleh tukar menjadi beruk dan juga binatang namanya babi ni, seperti berlaku pada datuk nenek mereka. Mereka takut, tapi di masa sama mereka melakukan pencerobohan, penganiayaan, kezaliman kepada orang-orang Islam, orang Arab, orang Palestin dan sebagainya. Baik, tuan lihat muka surat 352. Sekarang masuk kepada diskusi kita yang selanjutnya. Bahagian yang kedua, paragraf 1, 2, 3. Selain itu, disebabkan kekufuran mereka terhadap Nabi Isa dan Injil, tuduhan dusta mereka kepada Maryam Al-Batul, Maryam yang telah kita bincangkan sebelum ni, ketika perdebatan berlaku di antara Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Tayyib Al-Baqilani dengan pemimpin kerajaan Rom yang merupakan orang Kristian, yang mengatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha terpalit dengan zina. Maka Al-Baqilani telah menjawab dengan jawapan yang sangat istimewa. Tuan-tuan rujuk dalam kuliah kita pada 2 hari lepas. Baik, jadi kekufuran mereka terhadap Nabi Isa dan Injil, tuduhan mereka terhadap Maryam Al-Batul bahawa ia merupakan perbuatan zina dengan seorang lelaki yang saleh, iaitu Yusuf An-Najjar. Orang Yahudi mereka mengatakan Nabi Isa ni anak zina. Orang Kristian mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Orang umat Islam diajar untuk mengatakan Nabi Isa bukannya anak zina, bukannya Tuhan, dia manusia biasa. Tidak keinginan dan kehebatan yang luar biasa kepada Nabi Isa untuk dibangga-banggakan seperti yang Kristian katakan. Kerana kalau kita nak menjadi hairan dia kelahirannya tanpa bapa, kita patut lebih hairan kelahiran Nabi Adam tanpa bapa, tanpa ibu. Dan kejadian Hawa juga seperti Nabi Adam, daripada Adam tetapi tidak ada ibu. Setengah riwayat mengatakan demikian. Maka apa nak dihairankan kalau dikatakan Nabi Adam diciptakan Allah tanpa bapa, tanpa ibu. Hawa pula diciptakan daripada Adam menjadi Hawa,
maknanya daripada seorang lelaki, bukannya daripada seorang perempuan. Apa nak hairankan Nabi Isa diciptakan oleh Allah dari seorang perempuan tanpa ada lelaki? Innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Tapi orang Yahudi telah pun merendahkan Nabi Isa dan tidak beriman dengannya, mengatakan dia anak zina. Ibunya telah berzina dengan seorang lelaki gembala kambing yang sangat saleh nama Yusuf An-Najjar. Mereka mengatakan bahawa mereka telah membunuh Isa bin Maryam. Mereka menyebutnya sebagai Rasulullah dengan nada menghina. Mereka menyebut Nabi Isa sebagai Rasulullah dengan nada penghinaan, uslub istihza, tahakkum, sukhriyah. Ya tuan-tuan. Jadi Allah menyebut Nabi Isa dengan sebutan putera Maryam untuk menyangkal dan membantah pandangan kaum Nasrani yang mengatakan bahawa Isa merupakan anak Tuhan. Baik. Muka surat 353 ya. Jadi sebenarnya apa yang kita imani sebagai orang Islam, sebenarnya mereka tidak membunuh Isa dan tidak pula menyalibnya seperti yang mereka klaim itu. Yang sebenarnya Allah telah munculkan, menyerupakan seorang lelaki lain untuk disalib. Mereka tidak membunuh dan yakin. Mereka sebenarnya tidak yakin kalau mereka bunuh itu Isa, kerana pasukan yang ditugaskan untuk membunuh dan menyalib tidak mengetahui dan tidak mengenalinya, tak kenal Nabi Isa AS. Hal yang sudah pun diketahui sama dengan kitab-kitab Injil adalah yang menyerahkannya kepada pasukan waktu itu adalah Yahuza Askharyuti. Ia adalah seorang pengikut Nabi Isa yang telah belot. Maka dia lah menunjukkan Nabi Isa, dan ketika ditangkap dia mengatakan bahawa aku bukan Isa. Dalam kebanyakan manuskrip literature yang sampai yang kita lihat daripada Bible mengatakan demikian. Dan orang Kristian pun tidak boleh menjawab apabila ditanya soalan seperti ini, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, Ibn Abbas menjelaskan bahawa kalimah ini mutawaffika pada ayat 55 daripada surah Al-Imran bermaksud Allah mematikanmu. Wahab bin Munabbih mengatakan bahawa Allah mematikan Isa selama 3 hari, kemudian dia membangkitkannya semula dan mengangkatnya kepadanya. Jadi Nabi Isa dimatikan dalam masa 3 hari, kemudian diangkat oleh Allah SWT ke langit. Yang Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dalam peristiwa Al-Mi'raj, dan juga ketika bersembahyang di Baitul Maqdis pada malam Isra itu. Jadi kita orang beriman meyakini bahawa perkataan yang dimaksudkan adalah mutawaffika, makna rafi'uka dalam pandangan Ibnu Jarir. Kebanyakan ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini iaitu mutawaffika adalah sebagai tidur, bukan mati yang sebenarnya. Jadi bila Allah menyatakan ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya, jadi Allah menyatakan aku matikan kau, bukan mati dan mati seperti kita, tapi ditidurkan oleh Allah SWT untuk satu tempoh dan diangkat ke langit. Dan para ulama membincangkan apakah Nabi Isa itu merupakan seorang sahabat Rasulullah. Kerana kalau kita belajar definisi sahabat berarti seorang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam. Jadi Nabi Isa ni merupakan seorang Rasulullah. Dia tidak mati, Allah mengangkatnya ke langit. Jadi dia bertemu Nabi dalam peristiwa Mi'raj. Sekarang soalannya, apakah Nabi Isa itu merupakan seorang Rasulullah, Nabi Allah yang bertaraf sahabat yang bertaraf Rasulullah, atau macam mana? Bahasan yang menarik entah ni. Para ulama bincang sampai ke tahap seperti itu. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Kriteria, karakter ataupun sifat-sifat yang ada pada seorang manusia berjumpa dengan Nabi dalam hayat Nabi dan masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam ada pada Nabi Isa AS. Tapi yang jelas Nabi Isa bukannya seorang sahabat, dia merupakan Rasulullah. Tanya, dia adalah seorang manusia yang Allah beri pangkat lebih tinggi pada sahabat, dan baginda hidup dengan keadaan yang kita pun tidak tahu madai untuk kita mengatakan dia hidup, dan Allah SWT mengangkatnya ke langit. Itu keimanan kita sebagai orang Islam. Baik, Hasan Basri pula mengatakan bahawa Rasulullah pernah bersabda kepada orang Yahudi, sungguhnya Isa belum mati, sungguhnya dia akan kembali kepada kamu sebelum hari kiamat. Yang masyhur di kalangan para ulama tafsir bahawa Allah mengangkat Isa secara sepenuhnya dengan ruh dan jasadnya ke langit. Ar-Razi mengatakan bahawa maksud mengangkatnya ke tempat kemuliaan yang disebut dalam ungkapan mengangkat kepadaku sebagai bukti keagungan, bentuk keagungan terhadapnya. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, menunjukkan kepada kita Nabi Isa akan turun semula ke bumi untuk melaksanakan keadilan selepas Al-Imamul Mahdi. Dan Nabi Isa seperti yang disebut dalam hadis akan melalui kehidupan seperti Nabi-Nabi Allah yang lain, iaitu Nabi Isa akan berkahwin, Nabi Isa akan pergi berperang, Nabi Isa akan dikurniakan anak,
Bahkan ketika Abu Hurairah membacakan hadis ini, menerangkan kepada anak-anak sahabat, mengatakan, andai seseorang kamu hidup pada zaman Nabi Isa dibangkitkan semula, andai seseorang kamu sempat melihat dia berkahwin, alangkah mulianya kalaulah yang dia berkahwin itu merupakan keturunanmu. Berarti keturunanmu mendapat kemuliaan, menjadi isteri seorang Nabi yang pernah Allah utuskan dan Allah datangkan lagi sekali untuk menyempurnakan penyimpangan, membetulkan kesilapan dan juga kesesatan dilakukan oleh umat Nasara itu dan juga Yahudi. Baik tuan, cukup setakat ini dulu. InsyaAllah kita sambung lagi ayat berikutnya, cerita tentang Nabi Isa ni dalam kuliah akan datang dengan izin Allah SWT. Kalau tuan-tuan dapati kuliah ni bermanfaat untuk tuan-tuan, tolonglah sampaikan kepada teman-teman kita yang lain. Jangan lupa ya, sharing is caring. Sharing mudah-mudahan menandakan kita nak Islam itu tersebar kepada orang lain. Anda kalangan kawan-kawan kita belum dapat hidayah, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka, perangai mereka baik. Mereka bukan berakhlak. Kalau orang kafir yang berperangai baik itu, mereka bukan berakhlak, mereka berperangai baik. Kerana akhlak ini tunggaknya adalah akidah sebenarnya tuan-tuan. Jadi bagi si kafir yang berperangai baik, kita tak namakan dia berakhlak. Dia adalah berkelakuan baik, bertabiat baik. Jadi langkah sempurnanya kebaikan itu andai dia meluk Islam. Jadi mudah-mudahan benda-benda semikian dapat kita hujahkan ke mereka. Kalau kita tengok ceramah-ceramah Dr. Zaki Naik yang menarik, yang berkaitan dengan soalan-soalan mereka, forwardkan kepada mereka tuan-tuan, daripada YouTube yang ada itu. YouTube yang ada itu mudah-mudahan menjadi satu jariah untuk kita, di samping buku-buku yang boleh kita belikan, kuliah-kuliah yang kita perdengarkan. Kadang-kadang ada di kalangan mereka ni perangai baik tapi belum dapat hidayah daripada Allah SWT. Nanti kita akan lanjutkan lagi bicara tentang Nabi Isa AS dan kisah-kisah yang menunjukkan kepada perutusan baginda bertemu dengan Imamul Mahdi, tapi baginda stay sebagai makmum, tidak menjadi imam, bagi menunjukkan kemuliaan yang ada pada seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan, jangan lupa andai tuan-tuan ingin anak-anak tuan-tuan ada pengisian pada waktu-waktu seperti ini yang tidak pergi ke sekolah, jangan lupa ya, dapatkan buku-buku daripada Telaga Biru dengan menziarahi secara maya www.telagabiru.com.my. Ada bagai-bagai buku untuk manfaat anak-anak tuan-tuan yang nak ambil SPM, yang nak ambil periksaan UPKK, PSRA. Kami ada terbitkan buku-buku bagai-bagai judul, bukan saja pendidikan Islam bahasa Arab, malahan sains, maths, geografi, sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semua ada. Alhamdulillah. Sokonglah orang Islam tuan-tuan. Orang Islam buat buku, mereka berniaga, mereka ada zakat yang dikeluarkan. Kalau selain daripada mereka ada agenda-agenda yang kadang-kadang bahayakan umat Islam sendiri. Ambil pengajaran lah tuan-tuan. Jangan leka kita cikgu-cikgu ya, ibu bapa beli daripada penerbitan orang Islam. Orang Islam saudara kita, keutamaan beri pada mereka. Kalau tak ada pilihan, itu lain ceritalah. Kalau ada pilihan, utamakanlah orang Islam. Kita bukan cakap resis kerana orang bukan Islam, mereka punya perjuangan mereka sendiri, kadang berlanggaran atau tak sesuai yang kita, matlamat mereka lain pada kita. Jadi ambillah pengajaran apa-apa yang berlaku. Kadang-kadang pengaruh komunis pun ada tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Jadi jaga-jaga kita jangan menyokong benda-benda semikian. Sokonglah orang Islam. Dari daging kita, orang yang mengeluarkan zakat, berpeluang pujaan kepada orang Islam. Siapa nak sokong orang Islam kalau bukan kita? Tolong sampaikan tuan-tuan. Bicara ini bukan resis tau. Bicara ini adalah untuk tanggungjawab. Setakat ini saja untuk peringatan kita pada malam ni. Kita tamatkan kuliah dengan baca suratul azan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina sabil taqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma akthir malana wa ladana wa si'lana fi darina wa barikna kama ataidana wa atil hayatana ta'atik wa ahsin amalana wa ighfir lana. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Jangan lupa tuan-tuan, ziarahilah buku-buku yang kami terbitkan di Telaga Biru dengan buka www.telagabiru.com.my. Ada berbagai-bagai buku yang diterbitkan di situ, bagai Quran,
berbagai kitab tafsir, kitab hadis lengkap insya-Allah untuk menyempurnakan kutub khana di rumah kita masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atrukukum tahta riayatillah wa hifzihi. Ma'assalama, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.